Bang, sebelum kita start kan, asal saya kena pegang mic. Oh, sebelum ni pakai yang kecil tu Ini nampak ni sikit lah. Tak mana sarung dia? Kena ada safety. Mana? Kenapa safety kat situ? Podcast Kongsi Terang dihebatkan oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video product in Malaysia. Layari www.pixels.com.my untuk lanjut. Right, untuk podcast kali ni Jaz kita nak borak tentang biasa kita tengok dekat luar, kita nampak iklan itu, iklan ini, iklan yang macam yang dekat TV lah, kat TV ke dekat mana-mana orang kata apa, platform media sosial kadang. Iklan gempak-gempak and company pun boleh tahan besar-besar kan. Betul. Mesti ada orang di sebalik itulah yang apa? Sebab kadang-kadang kita macam mana dia boleh fikir buat marketing macam ni? Mesti ada orang di sebalik tu yang memikir, memerah idea kan. Betul. So hari ni kita akan bersama dengan Haslan Ghaffar. Siap bro. Selamat datang. Assalamualaikum. Inilah orang kuat, orang kata bahagian marketing tadi. Agensi kita nak agensi marketing lah. Agensi marketing. So kita bersama dengan Haslan Ghaffar. Bro, thank you so much datang sini. No problem. Sebab memang dari dulu sebenarnya ni terang betul cakap memang dari dulu macam kita kecil-kecil tengok iklan macam iklan lama-lama nak sebut iklan Israel ni. Iklan brand-brand yang gempak lah kita tengok dekat highway kadang billboard tu semua kan. So mana dia orang buat ni, siapa lah yang buat ni kan, macam kita eager nak tahu siapa orang belakang tu. So hari ni lah kita kesempatan lah berjumpa dengan orangnya yang orang kata one of it lah. Adalah brand-brand tu nanti Haslan akan cerita lah. Tapi sebelum tu once again thank you so much Haslan kena sudi bersama dengan kita lah dalam podcast Kongsi Terang ni. Jauh tak perjalanan? Oh, jauh juga daripada Damansara. Damansara. Terima kasih sudi datang kat Soville ni. Tak jauh pun kot. Berapa kilometer Berapa kilometer? 30 lebih macam tu lah. 30 lebih 45 minit, sejam macam tu lah. Sejam Okay. Thank you so much sebab hari ni pun kita nak bawa you ke sini pun lah, mungkin something yang you can boleh share lah dekat orang-orang luar ni kan, yang mungkin baru nak get involved dalam bidang ini ataupun yang telah berada dalam bidang ini, mungkin something yang boleh share untuk bagi lebih terang kefahaman dia tu kan, macam mana proses. Kadang-kadang kerja kita ni kita je yang faham kan. Betul. Okay. So, tapi sebelum tu nak panggil apa ni? Kita bagi Has ke, bagi Lan ke, katanya ada nama manja tu. Ada nama manja. Okay. Kalau biasanya kalau jumpa klien ke apa, orang akan panggil Haslan lah. Haslan, okay. Formal lah. Tapi kalau macam kawan-kawan apa semua kan, orang panggil Lale lah. Lale. Okay, mana datang nama Lale ni? Apa peristiwa di sebalik nama Lale ni? Okay, benda ni start daripada zaman you dulu lah. Ada seorang ni daripada Besut, dia suka panggil Lalan tau. Lalan Lalan Okay, cucuk sebelum tu you kat mana? You kat mana? Oh ni MMU. MMU. Okay. Dusa Jaya. Okay. So lama-lama tu ada lagi pula yang seorang daripada Pantai Timur cakap Lalan, tapi Lale lah macam tu. Oh, Kelantan lah. Dia besut. Alah, besut pun dia Kelantan sikit. So dia jadi macam tu lah, Lale melekat sampai sekarang. Oh ya, Lan jadi Le. So office mate pun panggil Lale kak. Dia daripada Haslan tu jadi Lale. Mana gelaran tu start daripada MMU tu lah. MMU lah. Oh, so okey je lah. Kena kredit tu. Kena kredit kat siapa yang bagi nama. Betul. Harap-harap member yang tengok ni itulah. Inilah orang kata Lale sekarang. Masih kontak ikut dengan member tu. Masih kontak Okay, tadi ada cerita daripada MMU. So boleh cerita sikit lah aku BS3 what course yang you ambil apa semua tu. Dulu boleh boleh tak formal lah. Boleh. Dulu aku ambil apa course cinematic apa dah lupa. Cinematic art. Tanya Zullah. Cinematic art. Ada sini kat sini sebenarnya.
Cinematic Arts. Film lah basically. Kat MMU tu. Tapi before that, foundation kira macam course multimedia lah. So basically time foundation tu kita belajar semua lah. Belajar arts, belajar lukis. So maksudnya dekat MMU tu cinematic art tu adalah degree ke? Degree. So dia dah lain sikit daripada tu. Zaman tu cinematic art ni kira macam baru lagi lah. Faham? Course baru lagi. So diorang tak ada foundation of cinematic art at that time. Tapi sekarang dah ada. Macam dulu kita orang memang ada macam background belajar art, belajar macam Photoshop, AI, lepas tu Premiere Pro, tu semua kita sentuh lah. After Effects semua kita sentuh lah. Cinematic art. Dan dia fokus on film lah. Film. Okay. Basically macam kita orang punya course ni base dia fokus on storytelling lah. Benda tu yang diorang kuatkan lah kat situ. Ini masa MMU memang start belajar itu ataupun you dah ada pendedahan dalam benda tu masa sekolah ke? Tak ada juga. Tak Dulu kat sekolah kamera member shoot je. So kiranya waktu tu memang dah kiranya ambil cinematic art ni memang dah minat lah. Dia start minat sebenarnya bila kat MMU lah. Sebab kat MMU tu awal-awal bila kita orang masuk foundation, dia dedahkan kita orang kepada semua bidang. Meaning dalam multimedia tu dia banyak bidang kan. Banyak major. So ada yang pergi advertising, ada yang pergi VFX, ada yang macam pergi ke media apa lah satu lagi tu. Media baru. Tulis lama tanya kan. Dah lama sangat tak kira ni. Dah lama sangat ni. So fine media macam tu lah. Tak, kalau dia bertanya, senior ni ingat tak sebenarnya? Itu lah. Dia lagi lama tinggal je. Aduh, dua darab lima darab dua. So kat situ lah macam time kita belajar kat situ, diorang dedahkan fakulti baru. Ni lah cinematic arts lah. Dia fokus kat storytelling. So kira baru lah. Kita orang kira macam antara first two batch yang baru. Memang masuk sana sebab kita orang dipindahkan ke Iskandar Puteri. Ke sana. Ke orang panggil JB kan. So kita orang memang kira macam eksperimen punya batch lah. Lab macam tu. So banyak lah benda yang kita orang kena explore sini at that time. So kita orang tak ada macam benchmark. Senior pun tak ada nak bertanya apa semua kan. Kita orang lah senior dia. Itu lah. So starting tu kita orang belajar. Sebab kat sana pun kita orang punya lecturer mostly dia macam guest lecturer. Guest lecturer yang daripada USC, yang daripada US lah. So kadang-kadang diorang datang, diorang ajar kita orang storytelling. And then ada yang daripada industri, orang industri sini jadi macam guest lecturer, ajar kita orang. Pak macam tu. So dia agak different sikit lah kat sana. Dia memang orang panggil macam kita orang punya kelas pun dia bukan macam tiap hari kelas ni, lepas tu kelas lain macam tu kan. Tak, kita orang punya kelas pun 2 minggu tu habiskan satu subjek. Macam tu. Lepas tu after 2 minggu tu terus final exam untuk subjek tu. Sampailah kita orang habis degree macam tu. Okay. So selepas dah grad apa semua, macam mana perjalanan? Memang terus masuk ada experience buat filem ke ataupun masuk set ke production ke macam mana? Tak juga sebenarnya. Agak susah kalau nak ke sana sebenarnya. Sebab macam normally kalau kita orang punya batch pun ada yang batch kita orang yang keluar pun dia akan start jadi macam kru dulu atau extra. Baru dia orang akan go ke atas macam tu. Slow-slow macam tu lah. Macam kau punya Lalih, perjalanan kau macam mana? Macam perjalanan aku awal-awal betul-betul after grad, actually aku try create production lah dengan member aku. Member MMU kan. So kita orang starting macam zero knowledge of business lah. Memang just knowledge yang ada kat course je lah kan. So starting tu kita orang memang tak tahu apa langsung pasal business. Kita orang belasah je, cari je klien. So first klien kita orang tu quite besar agak sebenarnya. Wow. Dia anak syarikat TM macam tu lah. Anak syarikat TM So buat macam apa orang panggil corporate video. Okay. So starting tu kita orang explore lah macam okay klien nak kira macam Iskandar Puteri tu, diorang yang jaga security. Okay. So yang kat jalan, kamera, sensor semua diorang jaga. Macam tu lah. So basically kita orang kena came out video yang macam mana nak establishkan kita orang punya produk ni jadi as satu story macam tu. So tu first job kita orang yang rasa macam besar lah bagi kita orang time tu. So
kita orang buat macam story macam ada 2 perompak try nak rompak rumah tu. So benda-benda produk ni lah yang akan masuk untuk selamatkan orang tu. Security dia macam tu lah. So itu first pengalaman kita orang dapat first client yang besar macam tu lah. Ramai team berapa orang? Time tu yang dalam production main production 4 orang. Tapi bila time shoot tu ramai lah, dalam 20 orang macam tu. Something like that lah. Masih simpan lagi tak video tu? Oh, saya lagi. Kenangan tu. First job kan? First job lah. Kira macam first kita orang buat sendiri lah, yang literally buat sendiri. Tapi sebenarnya asalnya kita orang sebenarnya shoot video ni je, video kahwin. Video kahwin je. So starting daripada kita orang buat ni, baik kita orang buat benda yang ada story kan. Betul. So starting tu kita orang cari klien lah macam tu. Kalau boleh tanya, berapa bajet masa tu? Time tu bajet dekat 80,000 macam tu. Itu yang macam kira macam tak sangka lah. Besar ke? First job 80k Okay. Berapa tempoh masa agak ambil untuk shoot? Tu lama. Kita orang sebenarnya yang planning tu yang buatkan lama sebenarnya. Shoot tu sekejap shoot tu dalam 2 hari je. Faham. Tapi planning tu almost 3-4 bulan juga. Tapi tempoh nak siapkan benda tu jadi setahun lah. Sebab adalah problem dengan klien macam tu lah. Tapi itu kita orang punya cabaran lah. Sebab kita orang tak tahu kan, time tu business knowledge kosong kan. So starting tu kita orang baru faham macam mana klien punya wants lah. So that one job memang betul-betul after grad lah? Memang literally after grad. Memang literally kita orang habis, kita orang stay je kat Johor tu. Lepas tu tunggu shoot. Lepas tu the next day tu kita orang lari pergi cyber untuk ambil konvo. Memang literally time tu lah kita orang buat kerja. Mantap. So daripada situ macam baru kita orang kenal. Tapi kita orang tak berapa kenal industri macam tu. Sebab kita orang punya scope pun is more macam daripada US kan, daripada Hollywood. So kita orang tak tahu sangat langsung pasal local punya industri. So kita orang decide macam keluar daripada company tu. And then ada yang masuk Astro. So aku dengan ada seorang lagi masuk Astro. Itulah nak belajar macam mana local buat. So kau masuk Astro as macam ni, ada contract ke ataupun macam ni? Aku masuk as contract lah. Dia kira macam content producer macam tu at that time. So macam tahun bila ni? Tu tahun 2018. Starting akhir 2018 ke 2017 tak ingat. 2017 sebenarnya. Yang ni masuk Astro ni selepas settle job yang pertama tu ke, atau lepas tu ada job lain? Ada job lain lah. Tapi itu kecil-kecil tak besar. Maknanya still lagi dengan team tu jalan job dalam setahun macam tu lah. Setahun macam tu 2017, akhir 2017 baru masuk Astro. Masa dalam setahun tu buat dengan company tu, ada kerjasama dengan Afiq tak? Ada? Banyak kali. And then lupa nak cakap. Ada satu video tu yang kita orang buat. Kita orang dapat awards daripada Apple Education kot. Kita orang menang nombor 1 lah. Time tu kita orang buat untuk Universiti Malaya. Universiti Malaya punya brand film. So diorang hantar ke macam pertandingan apa benda kat Apple Education. So video tu kita orang menang. Ni video yang ni ke yang yang lari tu. Yang 2 orang So itu based on true story sebenarnya. So kita orang awal-awal interview interview 2 orang tu dulu. Lepas dapatkan tu baru cerita kita dia betul. Cerita dia yang betul-betul kenapa dia belajar apa semua. So dari situ kita orang fikir lah, dalam 4 orang tu kita orang fikir macam mana nak combinekan 2 cerita ni dalam jadi satu video. Macam tu lah. So Lali sebagai apa? Aku time tu jadi macam diorang punya managing director lah. Macam tu. Tapi yang lead time tu lah orang lain lah. Kita orang punya klik lah. Just that time yang project tu aku literally jadi DP dengan editor. Flow yang kau buat ni itu memang flow yang kau belajar dekat dalam MMU kan, filem lah. Sebab dia ada interview orang betul, buat cerita sebagainya kan. So kita jump sikit lah. Dan sebab kau pun sekarang ni dah duduk dalam marketing kan. Marketing ni biasa dia nak laju tau. Betul. So I don't know, mungkin itu berapa tahun sebelum 2017, mungkin dah berapa 6 tahun lepas kan. 6 tahun lepas tu, dengan sekarang ni kau dah duduk dalam marketing agency,
flow tu masih relevan untuk digunakan. Maksudnya flow untuk buat filem macam ni, marketing macam ni, ataupun sebenarnya ada kesinambungan juga. Okay, bagi aku cara untuk aku nak buat idea tu, aku still gunakan lagi benda yang sama. Macam let's say, okay, klien bagi brief kan. Dulu bagi brief, kita terus cari apa pinpoint dia, USP dia, dan kita buat kerja. Sama juga sekarang, just that cara kita execute tu dia jadi lain. Maksudnya? Maksudnya, okay, macam dulu, kita kena establish karakter ni, lepas tu produk dia, and then macam mana nak bagi dia lagi, lagi best lah. Tapi sekarang ni, 30 seconds awal, produk tu dah kena keluar macam tu. Okay. So, tapi dia punya konsep dia sama je. Cara kita nak execute tu, kita kena cari problem dia dulu, macam mana dia solve kan. Starting with the problem lah, macam tu lah. So, apa yang aku belajar tu still gunakan, just cara execute tu je yang lain. Tapi sebelum, okay, kita nak break sementara. Tapi sebelum break, mungkin sikit kau boleh explain lah. Masa yang first job tu, memang you buat video tu memang apply cinematic punya tu ke atau cara lain? Okay, kalau dengan klien ni, dia akan ada dia punya input. So kita kena tolerate dengan dia punya input jugalah, sebab ni dia punya brand film. Tapi benda yang kita orang buat tu memang apply lah. Mostly memang kita orang apply, sebab benda tu rasanya memang panggil basic kalau kita orang nak buat commercial macam tu lah. Faham. Just that apa kau panggil, nak olah cerita tu belum tahap yang yang solid lagi lah at that time. Aku nak ni sebab kau selalu mention pasal brand film. Mungkin kat luar sana ada tanya juga apa benda brand film ni kan. Boleh share. Okay, brand film ni kalau dalam macam dunia marketing, dia orang panggil macam main video untuk campaign, macam teaser atau macam highlights untuk that campaign lah. So basically macam video tu dia melengkapi USP meaning unique selling point kan. Produk-produk diorang dalam tu. So diorang literally brand film ni diorang memang akan establish benda tu. Akan establish produk diorang. Sebagai contoh kita ambil satu brand. Okay. Contoh macam apa yang paling terdekat dulu 100 Plus lah basically. Contoh 100 Plus kan. 100 Plus awal-awal dia dah nampak botol dia. So basically itulah brand film diorang. Macam apa orang panggil, memang kita jual dia punya produk terus. Ni and then brand film ni orang tahu. Buka nampak je first brand tu dah tahu itu iklan produk tu. Faham. Let's say macam Maggi lah kan. Maggi. Buka-buka dia nampak noodles kan. Tu Maggi lah tu. So orang terus kenal benda tu. Bagi orang aware of the product. Tu orang bagi apa macam hard sell punya ni? Dia bukan hard sell. Dia cara nak execute boleh hard sell atau soft sell kan. Tapi bila kita tengok benda tu, kita tahu tu iklan apa. So basically dia macam logo lah. Kita tengok logo, kita dah tahu macam ni. Atau kita dengar sound dah tahu itu media kan. Something like that lah. Dia punya orang panggil identity lah. Lah. Okay, kita nak break sekejap. Kita akan sambung selepas ini. Tapi Cik Nak dari tadi perasan dah betul-betul duduk mengadap ni babe. Aku nak duduk macam ni lah. Tak lagu lah. Macam kita duduk macam ni kan. Dia nak duduk macam lah. Tapi yelah, kita santai. Kita memang nak relax je kan. Okay guys, kita jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. So kita break je lah. Pakej bermula dari RM5,595 sahaja. Percuma talent bernilai RM650 sebagai jurucakap. Nak hasilkan video untuk iklan online yang betul-betul convert memang sukar. Tetapi tidak mustahil. Dengan pengalaman kami hampir 6 tahun dalam bidang video marketing, kami mampu memberikan input dan hikmat nasihat yang berharga untuk anda. Pelaburan 1 kali untuk kegunaan sekurang-kurangnya 1 tahun. Has Production, we educate. Okay guys, we are back to Podcast Kongsi Terang bersama dengan Jasmine
check out. Dan kita ada Lale. Lale. Comel dia nama. Okay, kalau you all yang baru saja tertengok dekat time ini, mungkin di minit yang nak sebut dah. Okay, di sekarang ni di studio ni kita ada Lale yang merupakan seorang kata apa, editor pun dia, director pun dia, filmmaker, dan macam-macam lah yang terkait dengan orang kata apa, cinematic dan sebagainya lah. Okay, so Lale nak sambung sikit tadi apa tu benda loading. Contoh kan aku nak kau banyak buat brand-brand yang masyhur. Masyhur. So macam mana engkau nak gunakan apa yang kau dah buat dekat company kau sekarang ni sebagai portfolio kau? Ada kontrak ke? Contohnya 2 tahun lepas tu baru boleh kau nak bagi tahu ni aku punya hasil atau macam mana? Okay, macam aku still boleh share kat personal apa macam IG ke apa work tu, tapi aku still tak boleh compile lagi dalam macam showreel lah. Selagi aku dah habis kerja kat situ. So sebab ada PNC yang daripada TNC yang daripada klien, daripada company. So kena tengok lah benda lah tu. It depend bila kita dapat offer letter tu, kita kena check macam mana dia punya prosedur. So macam kau punya offer letter memang kau tak boleh reveal lah brand-brand yang aku boleh reveal as macam aku in part of the tu, tapi aku tak boleh sebut apa yang aku buat kat dalam macam tu lah. So bila aku share, aku just share tu tanpa aku bagi tahu aku buat editing ke, aku buat. Tapi aku tahu dah kau buat apa ni. Ya, tapi aku tak boleh sebut lah benda tu. Sebab itu macam hak milik macam company tu lah at that time. Tapi bila macam aku dah keluar ke apa, aku boleh bagi reveal. Sebab tu kira macam TNC company lah. It depends on company lah. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okay, tapi kau dekat company tu apa yang kau buat? Okay. Dia bukan pada certain brand kan, tapi secara keseluruhannya apa yang kau buat? Okay. Kalau terms yang kat company aku, dia panggil aku punya position ni as video specialist. Dengan fotografer lah macam tu lah. Video specialist So macam let's say sebab company aku ni dia bukan setakat buat video je. Sebab dia agency marketing kan. Agency marketing. So ada buat Facebook, ada buat IG punya campaign. Ada buat ads, FB ads semua tu. FB ads semua ada. Tapi yang tu aku tak involve lah. Aku just involve yang kat bahagian video je. So when it comes macam klien nak buat video, then baru aku involve. Yes, alright. Macam tu. So apa-apa yang macam apa orang panggil, it depends on aku atau bos aku. Either macam aku nak shoot sendiri atau aku kena panggil production, outsource production untuk shoot. Macam itulah. It depends on time atau dengan budget juga. Macam tu. Memang kena outsource lah. Dia cik nampak kalau nak macam high quality, nak lagi besar team tu, better shoot ni lah. Tapi kalau dah macam content TikTok je, baik shoot sendiri. It depends on time and budget lah. So dalam company kau ada team production ni, walaupun small ada team production. Ada in-house lah. Ada in-house lah. Macam aku kira in-house lah. Dengan aku ada satu lagi staff yang memang specialize untuk video je. So apa-apa shoot, let's say kat company aku mostly macam dapat brand yang macam F&B. So kadang-kadang ada konten yang macam shoot video masak. So kita orang kadang-kadang kita shoot sendiri benda tu. Kita orang shoot berdua. Saya tak kamera. Lepas tu hire hand talent ke atau macam influencer tu sendiri masak. So kita orang shoot macam tu. So benda tu tak required orang ramai kan, kru yang ramai. So boleh je shoot sendiri macam tu lah. So aku rasa dalam dunia marketing ni yang paling susah adalah untuk script writing, apa benda marketing yang kita nak buat tu. So engkau involve juga dalam benda tu. Aku involve juga kau kena kaji market, kaji apa certain brand tu apa dia semua. Okay, kalau macam dalam company aku, normally brief tu akan sampai ke accounts team. Accounts team ni yang jaga brand. So basically macam orang yang handle client, handle brand. So bila macam klien cakap bagi nak bagi brief pasal video, and then dia akan analyse dulu dia punya audience ni untuk produk ni, audience ni untuk siapa, kat mana nak post apa semua. So dia akan bagi kat kita orang. So daripada kita orang tu bila dapat brief tu, klien nak jual produk ni, and then dia punya target audience dia kat sini, and then nak post kat mana. So kita orang lah yang akan keluarkan idea macam mana yang sesuai untuk apa yang klien bagi brief ni. Okay, ni
you guys yang tengok ni, mungkin adik-adik yang tengok ke apa semua kan, kalau perasan lah kan, macam awal opening podcast tadi, Cik nak beritahu, kalau pernah kita tengok dekat video ke gambar ke infografik ke tentang iklan salah satu brand yang besar ni, dia sebenarnya ada satu marketing agency yang menguruskan benda tu. So nampak macam cantik, lawa apa semua tu kan. So inilah orang yang kita bawa ni. Tapi satu benda nak tanya Laleh. Contoh lah ni memang gamble lah cerita iklan Maggi. Iklan Maggi, la ilaha Allah. Kenapa macam satu family masak Maggi, padahal Maggi ni kita budak sama yang makan tu. Punya lagah dia punya. Ini kerja-kerja kau ke? No. I think macam somehow tak logik. Bukan tak logik, macam budak Maggi budak Maggi pula. Maggi mostly budak-budak asrama yang makan. Tapi bila diiklankan tu, family. Mak aku tak masak Maggi ke? Yelah, Maggi pun bukan makanan yang I don't know. Bukan makanan ruji. Tapi bila dia buat commercial iklan tu macam macam satu family nak makan. Itulah sebenarnya cara macam mana marketing tu? Okay, dia it depends on klien punya trademark juga, klien punya produk tu. So let's say macam Maggi, cita rasa untuk semua maybe okay. So disebabkan cita rasa untuk semua tu, that's why kena ada family, kena ada ibu apa, kena ada parents. Okay, faham. Tapi kenapa tak masuk sekali budak asrama? Buatlah iklan budak asrama. Dah bertahun Maggi. Betul lah. Okay. Kalau bikin logik lah. Takkan dalam iklan nak tunjuk masak Maggi dalam baldi. Macam mana kau nak komersial kan tu? Makan show lah cantik-cantik. Abang Wafi kata show cantik lah. Come on lah. Buatlah kerja betul-betul. Macam mana scene dia, itulah the real scene dekat luar. Tapi kira audience lah. So basically siapa yang beli Maggi tu, duit tu datang mana? Contoh let's say budak maya kan. So that's why dia jual kat situ. And depends juga dia punya output kat mana. Kalau kat TV, takkan nak tunjuk benda tu kat TV kan, pakai baldi kan. Tak adalah pakai baldi, Amin. Tapi somehow Maggi, contoh kalau kita bincang pasal benda ni kan, Maggi tu biasanya dia orang akan memang ada family makan, tapi dia akan ada situation di mana dia macam baru belajar, balik kerja penat, dia macam nak cepat okay, Maggi macam tu lah biasanya. Okay, betul. Tapi dia apa yang dia tak puas hati? Tak, Amin dah brand Israel je. Tak, Amin dah bertahun iklan dia macam tu. At least adalah juga iklan asrama, tak adalah letak baldi apa semua. At least adalah asrama mesti ada pantry. Dia tak shoot cantik lah. Mana scene tu dari segi art department ni macam mana. Macam ni lah, macam ni. Okay, Maggi hire kita. Tolonglah Maggi. Kalau boleh lah, kalau boleh kan, buat iklan yang macam the real life budak, mostly budak yang makan kan. So tapi bila cik nak cakap macam ni, nak tambah sikit lah. Somehow contoh kita bagi satu iklan ubat gigi. Kan kalau iklan ubat gigi dia curah kan. Dia picit kan ubat gigi tu penuh satu burung gigi. Padahal kita guna sikit je kan. Sikit. Somehow benda tu to be honest lah kan. Tak dinafikan, aku sendiri pun buat benda tu penuh. Terpengaruh dengan iklan. Betapa powernya marketing ni kan. Jadi macam mana kalau komen kau macam mana? Perlu ke kita kita tahulah dari segi marketing tu kita kena tunjuk betul-betul. Contoh kalau dia ada ubat gigi dia tu ada 2 layer, ada putih ada hijau kan. Kita kena tunjuk, kita kena penuh lah. Tapi dia dalam realitinya tak nampak bukan kan? Itu kan. So macam mana benda ni? Dia somehow dia berbalik kepada macam cinematic atau benda tu macam Photoshop lah basically. Kalau kau perasan kan, gambar kat luar macam burger kan. Cantik gila kan. Tapi sampai je order, bapak ni paste gila. Penyet ni burger penyet kan. So macam marketing ni dia macam kena cheat sikit sebab nak bagi orang tu attract to the product. Tapi somehow macam mana kita banyak somehow kita pakai. Okay. Somehow kita cheat macam mana pun kan, still ada orang yang terpengaruh. Ada orang yang sebab bila kalau korang perasan dulu tengok TV, iklan kat TV kan, contoh macam Maggi lah kan. Dan dia mention tadi meja Maggi kan. Okay, dia cakap asyik macam family. So benda tu dah tanam kat otak dia. Macam iklan Maggi je orang terus ingat ada family makan Maggi tu. Macam tak logik kan. Asal Maggi je kan. So sebenarnya marketing ni video iklan ni dia nak tanamkan produk tu kat orang punya mindset. Let's say macam kau pernah dengar Adabi punya lagu Adabi kan. So benda tu melekat tau supaya orang ingat. Macam Ganina pun kalau kau perasan
dia punya lagu kan. Hingga Oh Gardenia. Hingga begitu saja. Tapi macam awal-awal bila kita tengok loh, macam benda ni kan. Tapi bila lama-lama tu dia dah jadi macam trademark. Jadi itu adalah boleh dikatakan good marketing lah. Betul? It's a good marketing. Okay, sekarang ni untuk Jenab lah personal. Betul, untuk personal kita tak nafikan benda-benda yang kau nak buat tu semua. Cuma my personal bila tengok banyak iklan produk-produk especially F&B lah kan. Ada benda yang logik and in real life kita tengok pun okay betul benda itu. Tapi Maggi ni macam bukan nak marah dia buat tentang family dia tak. Why not? Kalau masukkan juga budak-budak asrama yang makan Maggi, tak adalah letak daun bawang semua, memang tak ada dia dapat kan. At least basic telur ataupun apa-apa mana kita nak dapatkan scene budak sekolah tu, budak asrama tu yang makan Maggi sebab mostly seluruh negara boleh kata semua budak asrama lah makan Maggi. Tapi kalau macam iklan macam tu, kalau macam nak post kat TV ke apa, dia kena proper. Tapi apa yang kau cakap macam nak nampak reality tu, benda tu boleh post kat social media. Macam tu. Sebab benda kalau social media ni dia punya main apa orang panggil main attraction is the authentic video. Lagi dekat boleh relate dengan audience, lagi orang akan tengok benda tu. Habis kalau buat yang scene asrama tak dekat ke? Lagi dekat. Sebab tu lah Leh kata kalau untuk social media mungkin boleh pakai. Abang dah jual idea ni, nanti orang lain buat ni. Bayar. Now, in fact sebenarnya ada orang buat bukan parody, ada orang komen, ada buat macam apa tu? Dia react video yang Maggi-Maggi ni lah. Ada sebenarnya kalau you perasan kan. Mostly dia kata caption lebih kurang macam tu lah. Mostly sebenarnya ramai budak asrama makan Maggi. Kenapa buat iklan macam ni? Macam tu lah. Dia sebab kalau macam nak pergi ke TV ke apa, dia ada censorship, ada LPF. So kalau kita buat benda macam like say Maggi ni kan it's not the tak boleh nak cakap benda tu. Tapi sebab tu dia buat macam family punya food. Nak nampakkan benda ni macam dia kena masukkan sayur sikit, masuk udang sikit, nampak sihat lah. So dia tak boleh nak bagi scene macam student. Tapi actually yang iklan baru sekarang pun ada sebenarnya. Ada dah? Ada, tapi bukan student asrama lah. Dia macam universiti macam tu lah rasanya. So secara jujurnya since kau berada dalam line marketing agency ni, apa idea aku cakap tu sebenarnya tak boleh apply ke atau macam mana? Ataupun something yang dia boleh apply, tapi it depends on client juga. And it depend on LPF tu sendiri. Dia macam sebab LPF ni dia akan tapis benda yang macam apa panggil yang tak senonoh macam tu lah. So is tak senonoh ke? Tak. Dia tak senonoh, kau baldi kot. Jangan tak baldi lah. Kita ada mangkuk apa. Shoot cantik-cantik apa? Panggil awal Hafiz lah shoot. Tapi bila kau sebut pasal LPF okay. Benda ni pun one of benda yang aku baru belajar lah. Yang aku ingatkan LPF ni nama dia kan apa? Lembaga Filem kan? Aku ingatkan dia untuk filem je. Tapi tak, marketing untuk pun kena juga. Okay, kalau untuk social media dia tak ada benda tu. Sebab tu aku cakap kalau nak buat apa benda semua kat social media macam boleh je tapi your own risk lah. Tapi kalau macam nak masuk TV, nak masuk wayang ke apa, tontonan umum, benda tu akan melalui benda tu. Even kau nak start shoot pun nak hantar, kau kena hantar storyboard dulu baru kau boleh shoot. Untuk LPF tu? Untuk LPF tu. Untuk TV. TV atau ni lah. Video tu nak masuk ke TV kena melalui LPF dulu lah. Kena apply benda tu, kena hantar storyboard dulu baru boleh shoot. Okay, sikit lagi sebelum kita break. Okay. Biasanya, contohlah, aku ada satu produk. Aku datang ke agensi marketing kau yang tempat kau kerja ni, aku kata aku nak buat iklan TV. So LPF tu biasanya siapa yang buat? Agensi marketing ke, production ke, ataupun brand owner, founder tu kena buat sendiri ke macam mana? Dia it depends on platform mana kau nak hantar. So let's say kalau kau nak hantar ke Astro kan, contohlah kan, then kau akan it depends on klien juga. Kadang-kadang klien dia dah ada orang dia kat sana, and then kita just produce the video. Dia orang tu uruskan lah. Dapatkan LPF, meaning macam dapatkan approval. Sebab approval ni bila kau nak shoot, kau kena ada production yang ada license Finas. Faham. So dia orang akan pergi hantar storyboard tu, and then dah dapat approval baru shoot. Bila dah edit pun dia orang akan hantar juga, and then bila dah approve baru hantar ke pihak TV. So daripada kau
kau punya perkongsian ni aku boleh assume anyone boleh apply for the LPF. Betul. And then LPF ni is a syarat untuk kau nak lepaskan kau punya video je. Tapi kalau bila kau nak benda tu kat TV, kau kena minta slot tu kat Stesen TV Stesen TV lah. Macam tu lah. So basically tu je. LPF ni kira macam dia punya filter je. Macam tu je lah. Ada bayaran dia kan? Ada. Tapi tak banyak pun. Dia lagi mahal yang kat stesen TV tu lah sebenarnya. Stesen TV tu yang mahal tu. Stesen TV tu mahal. Slot tu lah. Ya, betul-betul. Okay guys, so kita nak take a break sekejap. Kita akan kembali selepas ini. Dan kita nak tanya apa brand-brand yang si Lale ni dah bekerjasama. Boleh, kontrak. Ada benda yang boleh. Sekali ada benda boleh. Yang tak boleh tak payah sebut. Okay guys, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Maggi tadi tu, Maggi. Tak habis Maggi kau. Kedai dah lawa, produk dah ada, servis pun padu. Tapi orang tak kenal. Macam mana tu? Jom, kita buat video marketing. Video untuk tingkatkan sales. Kami ada. Studio dan corporate photoshoot. Kami ada. Produk photoshoot? Post je pada kami. Hubungi kami sekarang untuk kami bantu tingkatkan sales anda dengan bahan marketing yang berkualiti. Konsultasi percuma. Kembali lagi kita dalam kongsi terang bersama Lale ataupun Haslan Ghafar. Ya. Yeah. Aku lagi mudah ingat Lale. Okay, kita nak sambung. Tadi sebelum break, Cik nak ada mention tentang what kind of brand yang you dah pernah buat. Kalau boleh share lah. Kalau boleh share. Ada few lah macam CSR Sugar tu. CSR gula tu. Itu kita orang involve. So kau yang buat seludup tu. Tak ada. Itulah Dia punya strategi marketing. Kita kena seludup, bagi harga naik. Tapi aku tak involve semua. Aku involve kat bahagian video je. Dia tu. Maknanya dia videokan orang yang seluduk tu. Correct. Okay. Kita aku dekat media. Okay, CSR lagi. Lepas tu Era Foods macam tu. Era Foods. Oh, okay, Era Foods. Apa? Era Food apa? Era Foods tu yang beras Era tu. Oh. Lepas tu Great Eastern dulu video-video Apa? Great Eastern Takaful. Great Eastern. Era tu bagi aku antara marketing dia, contoh masa iklan raya, masa bulan puasa masa PKP. Betul. Yang warna merah tu wording font color merah. Itu adalah one of your company punya work lah. Itu kira macam itu ada juga yang macam apa panggil klien punya side and then kita orang punya side dia tak fully kita orang. So maksudnya klien ni dia boleh ambil macam okay, untuk kempen ni ambil dengan company kau, lepas tu dalam masa yang sama pun dia boleh ambil dengan lain-lain. Dia kayak contoh lah kan. Ni general lah. Kalau dalam aku punya industri. So let's say macam klien maybe dia dah hire production kan. Dia shoot and then dia akan bagi kita orang untuk buat marketing atau dia suruh kita orang buat ideation tapi dia dah ada production dia, dia akan bagi production dia shoot and then kita orang buat marketing dia. Situ. It depends on the situation klien lah. And then kadang-kadang ada je macam klien datang, okay, kita orang dah ada campaign, kita dah ada story, kita orang yang execute video tu. Macam tu. Faham. Dia boleh play that tu. Benda ni aku teringin nak tanya, tapi bila dah ada kau ni Lali kan, boleh tanya juga. Biasanya kalau orang contoh produk ni datang dekat agensi marketing dan dia tanya pasal idea marketing ke, idea story ke, storyline ke kan. Okay, of course lah kita dah charge. Kita charge betul baru kita kerja. Sebagai contoh lah, tiba-tiba dia tak proceed. Maksudnya dia buat something like, okay, dia ambil idea kita, dia buat sendiri. Saman. Benda tu macam mana agensi-agensi
tempat kerja kau yang somehow aku boleh cakap somehow lagi kan. Somehow aku cakap macam big jugalah, media pun something like that. Counter benda-benda macam ni. It depends macam bila nak start tu lah sebenarnya. Sebab ada kadang-kadang klien suruh agency pitch. Okay. So dari situ kita dah tahu tu idea kita kan, contoh kan. Tapi tiba-tiba dia tak hire kau, dia suruh orang lain buat, tu idea kau boleh saman dia. Kan? Kena ada ni ke? Kena ada black white lah. Black white lah. Kau make sure dia ada stamp daripada apa lah? Hasil ke apa something like that. Nak cakap itu kau punya karya. So bila orang guna benda lah tu, dia dah kau boleh saman sebenarnya sebab itu karya kau. Tapi dia agak susah sikit lah sebab kau tukar sikit je kat dalam tu pun dah boleh jadi orang lain punya kan. So dia susah lah, kat sini susah sikit lah nak cover benda tu. Benda tu tak terjaga sangat lah. Tak tahulah sekarang macam ni kan, tapi itu yang kita alami dulu lah. Betul, ini yang antara masalah-masalah. Contoh macam tiba-tiba ada klien datang kat aku kan, okay, nak iklan raya. Kita pun bagi sikit lah macam sinopsis kan. Contoh 3 bagi 1, 2, 3. Oh, tak proceed. Tiba-tiba bila kita follow up tengok dia keluar, ni macam idea aku, okay, kau tukar-tukar sikit dia kan. So macam kat mana justice kat sini kan? Selain daripada Maggie dalam baldi tadi. Bagi aku before nak buat something tu kena macam ada kontrak lah. So let's see proper kontrak lah. Nak propose kan. Then kita akan propose kontrak dulu. Okay, let's say kalau kita orang ni kena bayar tak? Macam tu, kau dah siap buat benda tu. So kalau dia guna je kau punya tu, kau dah boleh terus macam ambil tindakan lah, saman ke apa kan. Macam tu lah. Faham. Dia ada lagi besar yang dia tak nak reveal. Katanya tak boleh reveal. Tapi nak kata apa yang you all tengok lah, iklan-iklan yang macam tu, yang famous lah, yang well known, yang biasa you all tengok kat TV, dengar kat radio. So inilah antara orangnya. Ada orang kuat dia yang memikirkan macam mana video tu, macam mana skrip dia, macam mana nak pergi kan. Tapi aku just ni lah apa kau panggil, claim lah. Itu bukan kerja aku seorang. Yelah, kerja betul lah. team kan ada yang kerja aku. So idea tu bukan aku seorang. Normally macam kalau aku buat kerja, let's say dapat brief, okay, bos aku akan panggil team lah, department ke apa, bincang idea ni. Aku just jadi macam orang perantaraan macam untuk execute benda tu. Macam tu. Okay, let's say, okay, idea dah siap. Okay, client approve story ni. So, kerja aku lah nak kena cari production, nak kena cari talent ke apa, nak tidy ni. So, adalah daripada accounts team yang kena tolong juga macam tu lah. So, it's a teamwork lah, bukan seorang punya kerja lah. So, kalau turun shoot, kau akan turun tak? Aku akan turun. Aku kira macam dalam company tu, aku antara orang yang kena monitor benda tu. Orang kuat lah. Dia accounts team akan turun. Accounts team meaning yang jaga brand. Akan turun dengan aku jaga yang bagian production. Ini kira nak shoot untuk komersial lah kan, TVC semua tu kan. Cina ada pengalaman lah, masa tu jadi extra lah untuk satu brand. Tak boleh sebut tak? Sebut lah, Nescafe lah masa tu kan. Nescafe masa tu. So basically kalau kita pernah tengok iklan Nescafe, Milo, macam mana pattern bentuk video lah, animation kan, yang kita tengok kat TV kan. So pernah lah get involved masa tu. Besar. Ramai gila talent, ramai gila. Yang main rasanya dalam 3-4 orang je. The rest rasa nak dekat berpuluh talent. Ramai. Masa tu ingat lagi scene kita orang lebih kurang macam scene sport lah, sukan, olahraga. So main ni dia macam okay, dengan minum Nescafe ni bertenaga kau akan menang. Lebih kurang macam tu lah. So kita ni yang the rest ni puluh-puluh talent ni macam tukang sorak. Memang tak nampak ada. Ada tepi-tepi kan, blur-blur. Tapi nak kata first time berada dalam scene buat commercial macam tu. Of course lah, kau sidai lama kan. Berjam-jam. I think more than 12 hours sebenarnya. Lama? Lama. Tapi tak tahu lah, dia benda ni depends pada production ke macam mana. Tahu lah. Tapi kalau sebesar ini punya commercial kan. Tapi yang pakai keluar TV apa second kan? Yelah, satu. Engkau turun.
owner turun tak? Maksudnya produk klien normally turun? klien akan turun lah. At least dia punya secretary ke meaning macam orang yang in charge tu akan jagalah. I see lah. It depends juga yang klien. Kadang-kadang ada je macam lepas je lah buat macam tu. Ada juga klien je tu. Dia memang literally depends dengan klien lah basically. Tapi bagi side kita orang memang kena turun. Sebab itu kerja kita kan. Okay, so aku nak tanya kau. Kau okay, memandangkan kau buat semua benda, boleh dikatakan dalam marketing tu besar, luas kan. Marketing tu luas. Okay, soalan ni datang daripada kita punya ni lah, penonton. Dia ada bagi komen sebelum ni. Dia cakap macam ni, apa guna kita ada free platform, contohnya buat TikTok, buat sekarang semua bisnes buat TikTok lah, buat brand, apa orang panggil lah, self brand, apa benda, personal branding. Yes, personal branding apa semua kan. So relevan lagi ke orang buat video-video, orang panggil apa, brand film kan, untuk hire marketing agency ni kan, untuk buat cantik-cantik ni, perlu relevan lagi ke ataupun okay, brand film ni sebenarnya is depend dengan macam mana klien nak tujulah. So let's say tapi dia kena ada benda lah tu, sebab dia kira macam teaser of that product atau highlights untuk that product. Lepas tu baru dia akan pergi ke video-video TikTok lain. Sebab video TikTok ni dia kena authentic kan. Meaning macam benda tu kena nampak real. So before nak pergi ke real tu, dia kena ada macam teaser produk tu. So let's say macam tunjuk ni ada pula contoh apa. So okay. So orang tengok, oh 100 plus dia dah ada macam yang 0 calorie. Let's say kan. Pak 0 calorie. Okay. Orang nampak benda tu. Tapi orang tak tengok habis benda tu. Tapi dia akan ada selingan video dia lepas tu yang autentik. So orang dia macam aku cakap tadi, bila kau tanam selalu benda tu kat orang, dia akan ingat. Itulah functionnya brand film tu. Dia kira macam starting of that campaign. Faham tak? Dia establish, sekarang ni produk tu ada benda baru. Dia tengah sell benda baru. Lepas tu contohnya dekat social media pula tunjuk orang dah boleh beli dekat kedai macam tu lah. Dia literally macam just nak establishkan produk tu je lah. Tapi bila kat social media ni tak semua orang nampak benda tu. So job dia yang selingan-selingan ni lah yang akan pergi ke target audience ni. Sebab macam aku cakap, orang bila nampak tengok iklan dia terus skip kan. So dia tak, kadang-kadang dia punya information tu tak dapat kat video tu. So dia akan pergi tengok kat benda-benda yang autentik, benda-benda yang real. So dari situlah macam kita orang punya job ni, hire influencer ke apa untuk jual produk. Apa istilah KOL? KOL tu apa? Key opinion leader. Something like that lah. Aku pun tak ingat sebenarnya. Tapi panggil as influencer lah. Sebab influencer ni dia ada target audience dia, yang follow tu orang dia macam mana, kan. So bila produk tu kena dengan influencer punya personal info, apa dia punya identity tu, so kita boleh hire dia untuk jual. So dalam skop kerja engkau pun termasuk juga pemilihan tu, kita akan ada accounts team. Dia akan pilih benda tu. Dia akan check influencer mana yang kena. Tapi kita akan monitor juga, macam bagi feedback lah, KOL ni kena ke tak, dia punya follower macam mana, dia punya apa, career tu kat mana kan. Takkan kau nak jual produk air tapi produk air gas tapi kau pergi jual kat doktor kan. Tak kena lah kan. So kena orang yang betul lah, kena orang yang tepat lah dengan produk tu. Macam tu lah. Aku rasa kerja yang kau buat ni, dia bukan sehari dua punya kerja ni kan. Dia berbulan juga kan. Dia ada kempen yang tu berbulan, ada kempen tu yang setahun. So it's literally depends on nak handle. Betul. Dia benda yang aku rasa macam paling struggle aku sekarang is nak berdepan dengan orang. Klien tu lah. Depan dengan klien, depan dengan influencer, depan dengan macam production. Aku kena jaga orang. Dia bila nak buat idea tu tak susah. Meaning macam ada time kita boleh je dapat idea tu. Tak susah nak melayan kerenah. Susah nak melayan kerenah tu lah kan. Tapi yang susah nak melayan kerenah manusia ni susah sebenarnya. Yelah, seorang ibu dia tak boleh bukan. Tak kena.
Okey. Itu cabaran dia kan. Ya, itu biasalah kan. Nak bekerja dengan orang kan. Macam Abang Wan Hafiz cakap lah. Sekarang ni role director dah kena dah banyak. Jaga perasaan. Jaga perasaan dan sebagainya. Okay, tadi just sebut pasal TikTok tadi. So untuk you as a orang yang bekerja dalam marketing agency ni, tak rasa macam it's not a dengan adanya TikTok ni, it's not a problem lah bagi korang. Still relevant lah sebenarnya kan. Dia still relevant. Okay. Tapi ada yang macam kat industri lain yang effect. Macam aku cakap tadi TV kan. So let's say macam production yang high production ni, normally dulu dia orang punya job is go to TV apa semua kan. Tapi since aku rasa lepas COVID kot, lepas PKP kan. Lepas PKP tu orang dah tak tengok sangat TV. Orang more fokus kat phone semua kan. And then ramai je influencer yang boleh buat video lawa. So orang lagi suka tengok benda tu daripada tengok kat TV. So diorang benda tu rasa macam challenging lah. So ada je yang high production yang dia dah start go to social media digital punya video. So kita orang punya kompetitor tu jadi besar. Faham? So kita orang kan macam meet kan macam tu kan. Tiba-tiba ada yang orang besar yang pula turun pula sekali buat digital kan. So kita orang macam kena macam tu juga. Memanglah influencer tu orang-orang lain boleh buat konten juga. Tapi yang kita orang lagi risau yang belah kanan ni. Sebab yang lagi power ni kalau turun habis lah. Sebab kita kena adapt lah. Bagi aku bila marketing sekarang memang kena adapt dengan social media lah. Sebab bagi aku benda tu orang dah dunia dah berubah arah. Daripada tengok TV dia dah terus ke phone. So nak tak nak kau kena adapt. Itulah aku punya opinion lah. Macam sekarang ni macam sekarang ni TikTok macam sort of number one punya audience. Crowd dia kan. Tapi mungkin next year ke keluar lagi social media lain pula kan. Dah orang beralih arah pula kan. AI nanti AI lagi. Pun ada dalam TikTok. Engkau dalam marketing ni guna tak AI? Ada yang macam aku somehow kalau macam let's say aku ada peak season. Ada yang aku busy, ada yang macam aku free. Free tu tak adalah free yang tak buat kerja. So time tu lah aku akan explore benda-benda baru lah. Cari AI apa semua kan. So aku test lah. Sebab benda tu dalam dunia digital marketing ni kau kena cepat. Betul. Kalau kau kena keep update, tengok lah benda kat IG, kat TikTok ke, benda baru. Sebab once kau tak evolve benda tu, kau ketinggalan lah. Cepat gila lah. Literally cepat gila. So AI tu dulu kalau perasan awal tahun tu baru start kat foto je kot, Midjourney tu kan. Sekarang dah ada kat video. Setahun je gap dia. So macam memang kena adapt lah. Aku pernah tengok satu macam scene dalam video, tak tahu Instagram ke kat mana, kat social media. Kerja dia asyik tengok phone je. Lepas tu wife dia tegur, abang ni tak kerja kan? Tengah kerja ni. Itu kerja dia. Kerja dia adalah mengkaji marketing apa yang sekarang, video-video macam mana yang boleh tengah in sekarang. Itulah kerja-kerja dia. Ada satu software, bukan satu lah, 2-3 software yang aku pernah try. Okay, let's say kau nak pitch kan. Let's say lah kau tak nak lukis storyboard kan. Okay, dia ada ada 3 software aku pakai. Midjourney nak dapatkan image tu, and then satu run AI or something like that lah. Aku gerakkan gambar tu, dia terus jadi macam teaser. Faham tak? So software tu dah ada sekarang. Ada yang free, ada yang kena bayar. Tapi kau imagine lepas ni bila dah boleh guna benda tu, orang dah tak hire storyboard lah. Orang buat benda tu je. Boleh ke tahap tu lah. So memang kena cepat adapt lah benda tu. So kalau kau perasan kat IG aku ada buat satu video tu. Apa IG kau? Cari je Haslan Ghaffar. Haslan Ghaffar. Okay, sebenarnya banyak kalau kita nak cerita tentang benda ni, banyak sebab skop ni meluas. Betul. So kita akan buat beberapa siri. Jadi kita dah rasanya itulah, kita dah sampai ke penghujung. Tapi sebelum nak tutup tu, mungkin saya boleh share sikit lah conclusion. Dalam bidang yang Laleh ceburi ni, yang pertama selain daripada kita kena cepat, kita kena
multitask. Multitask. Dia kena pandai buat skrip, pandai buat video, pandai shoot video, kena edit, kena pandai buat colouring. Betul. Tapi untuk Laleh rasanya benda tu mudah kot sebab minat. Tak juga. ada benda yang aku terpaksa belajar. Sebab benda tu kira macam macam aku cakap lah. Aku bukan background marketing. Tapi kena belajar. Sebab benda tu bila dah sampai ke video, kau kena study juga macam mana klien punya background, audience dia punya background. Sebab benda ni pun aku belajar kat Astro juga. Bila nak buat content tu, make sure audience dia betul. Macam tu. So dari situ lah baru knowledge aku in business naik sikit-sikit gitu. Something like that. Lepas ni boleh buat tubuh balik tim-tim yang lain tu kan. Tim-tim yang lepas grad kumpul dah pecah masing-masing dah grow. Dia macam One Piece ni cerita pula. Kumpul lepas tu buat satu projek lain besar kan. Best. Kita dah sampai ke penghujungnya. Betul. Mungkin sedikit daripada ni Laleh, apa-apa tips ke ataupun something you want advice ke dekat, tak kisahlah kat siapa-siapa, mungkin junior-junior kau kat kalau siapa-siapa nak kalau yang bidang filem tu depends korang nak buat apa. Kalau yang nak join macam marketing ni, nak buat komersial ke apa, try buat konten sendiri dulu. Tengok macam mana. Try belajar macam mana. Sebenarnya ramai je influencer yang jual produk guna dia orang punya ID sendiri. So ID sendiri tu yang paling penting lah. Sebab macam aku cakap, TikTok ke social media ni semua orang suka authentic video, yang suka yang real. So kau kena ada identity kau punya video sendiri. Faham? Macam tu. So try cari benda tu dulu. Atau kalau dah jumpa orang yang atau jumpa tempat yang macam boleh enhance benda tu, pergi. Jangan malu untuk belajar benda yang bukan daripada bidang kau lah. Sebab benda live ni pun memang kena adapt pun sebenarnya. Betul. So jangan malu lah untuk belajar benda baru. Itulah. Betul. Kadang-kadang kita tengok drama kan, orang kata aku rekod, aku viral kat komen. Ingat senang ke? Ingat senang ke nak viral tu? Yelah, kan dalam makcik-makcik kan, kau nak tampar aku rekod, aku viral je. Ingat senang ke nak viral? Kena belajar lu marketing. So thank you so much guys yang menonton untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk follow semua social media Kongsi Terang. Kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada X, kita ada Spotify, kita ada Apple Podcast, kita ada Google Podcast, kita ada apa lagi? Ui, semua. Itu dah cukup banyak tu. Marketing agency pun tak ada. Okay, so kalau korang nak kita orang nak panggil siapa lagi, boleh komen kat bawah. Ya, bagilah idea cadangan. Sekarang dah 2024 kan. So bagilah idea cadangan. Aku dah sebut tak boleh. Betul lah. Dah 2024 dah. Ya. Masih lagi 2023 ke? Okay, so bolehlah bagi cadangan siapa-siapa yang you all rasa ingin untuk kongsi dengan you all cerita-cerita dia kan. InsyaAllah kita akan dapatkan dia. Right. So rasanya itu saja. Thank you so much Laleh. Dah bye. Bye. Jumpa lagi next episode. Jangan lupa subscribe. Yeah.